Baiklah, awal tadi kami kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan vaksin pneumokokal yang akan diberikan percuma kepada kanak-kanak berumur 4 dan juga 5 tahun, tetapi ada juga penyakit yang perlu kita bimbangkan, iaitu bagaimanakah penyebaran HFMD ataupun penyakit tangan, kaki dan mulut. Jadi untuk kita faham dengan lebih lanjut apakah cara kawalannya, apakah tanda-tandanya dan bagaimanakah untuk kita mengurangkan nombor kes di Malaysia ini, kita bersama dengan Syuhaida pada hari ini bersama dengan tetamu yang saya kira cukup pakar, iaitu pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit KKM. Syu, silakan bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Okey. Pernahkah anda mengalami situasi di mana anak-anak anda demam, tangan ada ruam sampai lepuh, ataupun ada banyak lagi gejala-gejala lain? Anda perlu ambil maklum yang ini adalah antara simptom-simptom HFMD. Kadang-kadang kita rasa perkara itu sikit demam biasa, tapi sebenarnya anak anda terkena jangkitan HFMD. Jadi kita nak berikan kesedaran kepada anda bagaimana sebenarnya penyakit ini boleh merebak dan apakah bahayanya untuk anak-anak anda. Walaupun penyakit ini boleh terkena untuk anda juga sebagai ibu bapa, tapi golongan yang lebih berisiko adalah anak-anak anda. Jadi hari ini kita bersama dengan seorang tetamu di studio untuk bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan HFMD ini. Saya perkenalkan itu Dr. Norita Syamsuddin selaku pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dr. Norita, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. HFMD ini bukan penyakit yang asing lah ya. Memang kita kerap kali dengar. Masa itu kita baru sahaja habis PKP, tiba-tiba ada outbreak HFMD kan dekat Taska sampai tutup. Jadi kita tak mahu situasi ini jadi lagi. Kita nak berikan kesedaran lah. Nak cakap banyak kali pun, tapi saya rasa tak elok kalau tak ada pengenalan apa itu HFMD kan. Ya, betul. Dr. Norita, kalau boleh explain sikitlah secara ringkas HFMD. Saya rasa semua orang pun dah tahu kan, tapi HFMD tu stand for hand, mouth, foot and disease lah. Maksudnya adalah penyakit tangan, kaki dan mulut. Dia sebenarnya adalah penyakit disebabkan oleh jangkitan enteroviruses lah. Dia yang utamanya adalah CA16, CA6 dan juga enteroviruses 71 lah. Tetapi yang kita risau sekiranya ada jangkitan EV71, tapi alhamdulillah pada tahun ini adalah lebih kepada virus yang berlega di dalam kes-kes HFMD adalah lebih kepada CA16 dan juga CA6 lah. So sebab kalau EV71 tu dia akan menyebabkan HFMD yang selalunya akan berakhir dengan komplikasi. Sebab tu yang kita risaulah kalau jangkitan EV71 untuk kes-kes HFMD. Okey, maksudnya ada banyak jenis virus lah ya? Ya, betul. Okay. Tapi dia mutated tak virus ni? Okey, setakat ni kita tak adalah mendengar adanya mutated, cuma memang untuk enterovirus tu dia terlalu banyak sebab ada yang sampai 5 ke 6 jenis. So sebab tu kalau macam orang kata orang bertanya, kalau kita pernah kena HFMD akankah kena lagi? So sebab untuk kali ni macam katalah tahun ni kita kena HFMD disebabkan oleh CA6. Kita imun pada CA6 saja. Tetapi kalau kita boleh kena untuk HFMD untuk CA16 ataupun EV71. So HFMD boleh kena berulang-ulang. So ibu bapa kena prihatinlah benda tu. Kenapa dia lebih menjangkiti kanak-kanak jika nak dibandingkan dengan golongan dewasa? Okey, dia sebenarnya kalau ikut HFMD ni dia spektrum dia besar. Boleh daripada kanak-kanak sehingga dewasa, tetapi daripada segi kes kita yang kita dapati 80% adalah umur 6 tahun ke bawah lah, dan 10% lagi adalah 7 ke 12 tahun. Dan kita tahu bahawa macam untuk kanak-kanak terutama yang 6 tahun ke bawah, dia orang mempunyai orang kata tahap imuniti yang rendah, maksudnya tak pernah kena lagi HFMD. Jadi untuk keberangkalian dia untuk kena jangkit HFMD itu dah lebih tinggi berbanding dengan orang dewasa yang memang mungkin terdedah pada masa kanak-kanaknya sehingga dia dewasa lah. Okey, cara penyebarannya? Okey, cara penyebarannya melalui macam contoh batuk atau bersin. Maksudnya dia melalui sentuhan daripada air lelehan hidung, mulut. Air mata? Air mata tidaklah setakat ni. Just mulut? Ya, mulut, hidung sebab dia keluar daripada batuk, bersin. Lepas tu kan kalau macam HFMD dia kan ada ruam atau blister atau lepuh. So maksudnya sentuhan pada lepuh tu sendiri memang boleh. Tu satu, maksudnya kalau kita menyentuh atau bergaul rapat dengan
pesakit ataupun kalau kawan-kawan kita yang ada kan, katalah kanak-kanak main kan, dan juga maksudnya perkongsian barang peribadi. Maksudnya kalau kat Taska dia berkongsi alat mainan, lepas tu kalau tu dia menyentuh permukaan yang sama macam tombol pintu, meja, kerusi, yang tu pun boleh menyebabkan jangkitan HFMD. Walaupun air liur tu ataupun cecair tu dah kering di permukaan tersebut, masih ada probability kebakaran. Masih ada lagi, sebab kalau macam EV71 kita ada on the kajian lah mengatakan dia boleh survive sampai 3 hari dekat kawasan permukaan dalam suhu tertentu. Sebab itulah kita minta untuk Taska Tadika kalau boleh untuk membuat disinfeksi ataupun basmi kuman 2 kali sehari. Maksudnya sehari sebelum mula kelas dan selepas kelas. Tujuannya ialah untuk kita matikan kuman ataupun virus tersebut lah. Berapa lama selalunya virus ni akan ada dalam badan seseorang yang dijangkiti? Okey, selalunya dalam virus ni kalau ikutnya daripada onset atau kita kata mula gejala, selalunya dia akan ada 7 ke 10 hari lah. Dan HFMD ni dia kebanyakan mostly orang kata 90% lebih adalah orang kata ringan, dia akan sembuh sendiri. Tetapi ada sebahagian saja yang ada komplikasi disebabkan oleh macam saya kata jangkitan EV71. Yang itu je yang akan ada komplikasi. Macam tahun lepas kita ada 1 sahaja kematian, tetapi macam tahun ni alhamdulillah tak adalah. Dan beberapa tahun sebelum tu memang kita tak pernah ada kes kematian untuk HFMD. Menunjukkan bahawa dia punya sebenarnya adalah ringan gejala HFMD. Tapi ibu bapa kena prihatin dan cakna lah supaya kita dapat cegah daripada merebak kepada kanak-kanak yang lain. Okey, cara pencegahan itu saya rasa benda yang asas lah ya. Perlu menjaga kebersihan. Betul. Jangan hantar anak ke Taska. Ya, betul. Berapa lama tempoh inkubasi? Kalau contohnya kita dah nampak anak demam tapi ruam tak ada, sebab demam ni di general kan. Betul. Kadang-kadang demam bukan sebab HFMD, demam sebab lain kan. Ya, betul. Tumor gigi pun boleh jadi juga demam ke budak tu kan. Betul. Apa langkah yang boleh diambil? Kalau macam HFMD selalunya inkubasi dia kita kata 5 hari. Maksudnya kalau kata dalam masa kita pergi jumpa klinik, so doktor kata memang kata sahkan HFMD, so memang kita kena kena asingkan at least ke 5 ke 10 hari lah. Maksudnya sehingga dia punya tanda-tanda hilang, maksudnya demam, lepuh semua kering, baru kita benarkan lah. Dan kita memang minta lah ibu bapa walaupun tak hantar anak ke Taska, tapi jangan bawa ada anak yang kena HFMD ni ke supermarket, ke playground, sebab dia kata dah tak pergi Taska dia boleh bawa lah kan. So yang itu sendiri akan menyebabkan sebaran HFMD kepada kanak-kanak yang lain. Okey. Bahayalah, kita perlu menjadi ibu bapa yang lebih bertanggungjawab ya. Ya, betul. Doktor, betul-betul rawatan yang akan diberikan untuk kanak-kanak yang terkena jangkitan HFMD? Okey, untuk HFMD sehingga sekarang kita tak ada lagi vaksin yang memang untuk keseluruhan enteroviruses untuk HFMD. So kita lebih kepada orang kata rawatan gejala atau simptomatik. Maksudnya kalau demam bagi ubat demam. Denggi jugalah. Ya, betul. Kalau macam ruam kita bagi. Cuma kalau macam untuk HFMD ni dia ada ulcer. Bila ada ulcer, kanak-kanak tend to tak nak makan, tak nak minum. Kita risau akan adanya dehidrasi atau kekeringan lah. So kita minta ibu bapa kalau terkena penyakit HFMD minta bagi rawatan secara gejala dan juga pastikan anak makan dan minum. Masa tu kalau katalah anak kita suka nak makan aiskrim, nak makan banyak, kita bagi supaya untuk mengelakkan daripada kekeringan atau dehidrasi lah. Okey. Jenis-jenis ubat yang akan diberikan oleh doktor selalunya berapa lama durasi tu? Itulah dia selalunya untuk HFMD ni dia akan hilang sendiri dalam masa 7 ke 10 hari lah. Selalunya demam dia akan dalam masa 1 hari ke 2 hari saja. Lepas tu barulah lepuh ataupun blister ruam tu akan keluar. Cuma ruam ataupun blister tu, lepuh tu, dia yang itulah yang akan hilang agak lewat. Maksudnya dalam 7 ke 10 hari macam tu. Kira adakah ada kesan parut lah nanti ya? Saya rasa dia boleh hilang ni. Maksudnya penjagaan lah. Ada setengah ibu yang prihatin, dia akan bubuh kita kata emollient ataupun moisturizer atau lotion lah. Sebab yang ini untuk parut tu definitely lebih kepada kalau kulit kita lembut, parut tu dia akan jadi minimal atau kurang lah. Okey, musim-musim panas ni kan, yelah kalau dah melepuh ruam tu
akan memburukkan keadaan kan Ya, disebabkan betul. oleh peluh yang dihasilkan oleh individu ataupun kanak-kanak yang dijangkiti oleh HFMD ni. Macam mana kalau kita nak mengelakkan ataupun bagaimana sebenarnya bahaya haba ini boleh memberikan kesan kepada mereka yang dijangkiti HFMD? Saya rasa daripada segi haba dia tak ada kesan secara orang kata spesifik, cuma secara general tu mungkin kanak-kanak tu nak lebih mandi, kita tak ada masalah. So kita galakkan saja dia untuk kerap mandi apa semua. Yang itu maksudnya daripada segi pencegahan ataupun untuk kita mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan panas badan tu boleh dilakukan walaupun pada pesakit HFMD. Okey. Kalau ialah ada banyak jenis kan virus HFMD ni kan. Bagaimana yang tadi doktor sebut EV7? 71. EV71. Apa beza EV71 ini dengan virus-virus yang lain yang menyebabkan kesan yang lebih teruk sekiranya terkena virus ini? Okey, dia kalau macam EV71 dia akan menyebabkan komplikasi seperti radang otak, dia akan menyebabkan kegagalan jantung dan juga kematian lah. Jadi sebab kalau dia menyebabkan komplikasi tu, sebab tu kita minta walaupun penyakit HFMD ni dianggap sebagai mempunyai gejala atau kesan yang orang kata ringan, tetapi kita kena pasti sama ada anak tu orang kata irritable ataupun macam tak berapa, maksudnya senang nak menangis, sedang nak marah, lepas tu dia ada sawan ataupun dia mengalami letih yang teruk. Yang itu memang ibu bapa kena alert dan bawa segera kanak-kanak yang ada HFMD ni ke hospital dan berjumpa dengan doktor. Okey. Tahap keseriusan HFMD setakat ini, datanya sekarang ini macam mana? Okey, kalau untuk di Malaysia setakat ni bahawa kita perhati dalam untuk minggu epidemiologi, kita pantau kes HFMD ni secara mingguan lah. Kita dapati dah 4 minggu lah dia meningkat, di mana daripada minggu 18, maksudnya 4 minggu yang sebulan yang sebelum ni, dia meningkat daripada melebihi paras purata kes HFMD kebangsaan. So daripada minggu lepas, 2 minggu lepas, dia telah pun melebihi paras kita panggil epidemik ataupun wabak kebangsaan lah. So kita rasa daripada pemantauan kita, mungkin ia disebabkan oleh kita terlalu banyaknya perkumpulan atau gathering ketika jamuan raya. Itu menyebabkan sebaran HFMD yang tinggi lah. Tapi dari segi pemantauan kita, kita dapati bahawa kes kita mungkin jangka akan turun dalam masa 2 ke 3 minggu lagi. Sebab kita tengok ada dah trend penurunan sedikit. Okey. Apa antara langkah-langkah yang diambil oleh KKM untuk memastikan kesedaran ni ada, dan juga program-program kata menghalanglah daripada penyakit HFMD ini tersebar? Okey, kalau macam daripada segi pihak kami di KKM, di mana kami telah pun mengeluarkan macam surat alert lah kepada semua Jabatan Kesihatan Negeri di Malaysia untuk meningkatkan dari segi pemantauan dan juga pendidikan kesihatan. Maksudnya meningkatkan promosi berkaitan kesedaran untuk penyakit HFMD ini, dan juga kita juga telah pun mengeluarkan surat kepada 4 agensi yang berkaitan yang menguruskan TASKA, Tadika, Tabika dan Prasekolah seperti Kemas, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Perpaduan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. So itu antara langkah yang kita lakukan, dan di KKM, di Ibu Pejabat sendiri, kita meningkatkan lagi pendidikan kesihatan berkaitan HFMD, termasuklah macam pagi ni di mana kita minta untuk bercerita sedikit pasal HFMD kepada semua. Okey. Itulah kami kongsikan kepada anda secara ringkas berkenaan dengan HFMD. Terima kasih kepada Dr. Nur Hitam sampai kita hari ini secara ringkas dan padat memberikan kesedaran dan juga maklumat yang ringkaslah yang untuk memberikan kesedaran pada anda semua berkenaan dengan penyakit HFMD. Terima kasih sekali lagi Dr. Nur Hitam sampai kita hari ini di studio. Seterusnya